Mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahak As-Sulami At-Tirmizi Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahu babi rahmatillah. Salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah adada ma fi ilmillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita sambung lagi pengajian kitab kita iaitu Syama'il Muhammadiyah. Telah tertangguh bulan yang lepas kerana menghantar isteri untuk bersalin. Kemudian ingatkan bulan ni pun tak ada juga sebab PKP. Rupanya ada, alhamdulillah. Baik. Jadi apa yang kita dapat pada hari ini semuanya dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin daripada Allah. Maka kita ucapkan syukur tersangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sampai ke hari ini Allah mengizinkan kita dan Allah istiqamahkan kaki kita untuk selalu berada di tempat yang mulia, tempat yang baik seperti mana majlis kita pada malam ni. Moga-moga Allah akhiri hidup kita dengan juga kebaikan. Maka akhirnya ditempatkan kita nanti di hari akhirat di tempat yang paling terbaik, yakni syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung lagi kitab kita ni, iaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada juga yang menamakannya dengan Syama'il An-Nabi. Tak kira lah, maknanya tak lari. Mana dengan makna Syama'il ni maknanya akhlak dan budi pekerti. Bila gabung dengan Muhammad, Syama'il Muhammadiyah, maknanya akhlak, budi pekerti Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan kalau Syama'il An-Nabi pun tak salah juga. Mana Syama'il tu makna akhlak, budi pekerti An-Nabi, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab ni seperti kita sedia maklumlah dikarang oleh Imam Tirmizi, yakni seorang ulama ataupun imam daripada muhaddisin. Muhaddisin ni maksudnya pakar hadis.
Ni baru betul-betul pakar hadis. Bukan hari ni ambil sampai PhD dah mengaku pakar, tak pakar lagi. Yang ni ulama, betul-betul punya ulama. Ni nama dia Imam At-Tirmizi. Sebaris kedudukannya bersama dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai dan Imam Abu Daud. Dan kitabnya juga, kitab Imam At-Tirmizi ni ataupun orang panggil Sunan At-Tirmizi, termasuk di dalam kategori Sunan Tis'ah. Kalau orang mengaji hadis dia tahulah mana Sunan Tis'ah, 9 kitab hadis yang paling masyhur. Antaranya kitab Sunan At-Tirmizi karangan Imam At-Tirmizi. Baik. Jadi malam ni insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang kedua. Hadis kedua kan. Muju ada malam ni tak? Kalau tak ada PKP pula tak tahu bila nak sambung hadis kedua tu. Alhamdulillah rezeki. Hadis kedua, dah lah baru kedua. Baik. Hadis kedua saya baca hadis ni dulu. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Imam At-Tirmizi, katanya Anas bin Malik berkata, ataupun an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bitawili wala bil qasiri hasanal jismi wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabatin asmaral launi idza masya yatakaffa atau kama qala. Rawahu Imamul Bukhari wa Imamut Tirmizi. Mafhum hadis, berkatalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mempunyai tubuh yang sedang, tidak tinggi dan tidak rendah. Bentuk tubuhnya bagus, rambutnya tidak kerinting dan tidak lurus. Warna kulit beliau, kalau siapa yang pakai kitab macam saya ni, dia akan tulis coklat. Setengah kitab lain dia tafsir bukan coklat, dia tafsir merah. Merah. Jika berjalan, pergerakannya condong ke hadapan. Jika berjalan, pergerakannya condong ke hadapan. Keterangan hadis ini bertaraf sahih. Hadis ini hadis sahih. Dilaporkan oleh Humaid bin Mas'adah Al-Basri. Yang riwayatnya daripada Humaid bin Mas'adah Al-Basri, yang mendengar daripada Abdul Wahab As-Saqafi dan bersumber daripada Anas bin Malik. Mana mula-mula Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sahabat Nabi. Anas bin Malik cerita kat Abdul Wahab As-Saqafi. Kemudian Abdul Wahab As-Saqafi pula dia cerita dekat Humaid bin Mas'adah Al-Basri. Sehinggalah akhirnya hadis ni dinukilkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmizi. Okey, selesai. Baik, kita nak bicara tentang hadis ni. Hadis ni kita tajukkan dia dengan makna kata kita nak bahas ni tentang warna. Hadis yang lepas kita bicara tentang tubuh Nabi, yakni disebut laisa bitawilil ba'in wala bil qasiri. Maknanya tubuh badan Nabi ni taklah terlalu tinggi dan taklah terlalu rendah. Kita dah bicara dah kuliah yang sudah. Jadi yang kali ni punya hadis ni lebih kurang juga sebenarnya. Cumanya yang kita nak bahas, nak cerita tentang warna kulit Nabi SAW. Baik. Jadi bila cerita tentang warna kulit Nabi ni ada sedikit tiga pandangan. Ada khilaf lah di kalangan ulama. Ada tiga jenis pandangan. Kita pergi pandangan yang pertama dahulu daripada hadis ni. Kata Syekh, hadis di atas hampir sama dengan hadis yang pertama. Hadis yang kita baca ni hampir sama. Dia punya bunyi dia tu, matan dia tu macam sama dengan hadis yang mula-mula kita mengaji dulu. Hadis yang pertama dulu.
Cuma terdapat pernyataan yang agak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain tentang warna kulit Nabi SAW. Tetapi ada sedikit bahasa orang mengaji ilmu hadis ni dipanggil perkataan dia tanakut. Tanakut ni maksudnya nampak macam ada percanggahan, nampak macam ada berlawanan dengan satu hadis dengan satu hadis. Seolah-olah macam ada pertembungan, hadis A cakap lain, hadis B cakap lain. Macam tu. Itu dipanggil tanakut nama dia. Jadi hadis ni kata ulama ada sedikit pertentangan dengan hadis-hadis yang lain tentang warna kulit Nabi SAW. Dalam hadis-hadis yang lain dinyatakan warna kulit Nabi bukanlah merah ataupun yang disebut dalam kitab yang saya angkat tadi ni coklat. Kata bukanlah merah ataupun coklat tadi tu. Namun dalam hadis yang kebanyakan hadis mengatakan bahawa kulit baginda kulit baginda berwarna putih, tapi dalam hadis ni sebut kulit baginda warna merah, asmara laun, dia punya lafaz asmara laun ataupun coklat. Coklat di sini bukan maksud coklat macam coklat kita ni, maknanya perang. Macam tu. Sebahagian ulama menolak hadis ni. Ini sebab tu saya cakap ni pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama, dia tolak hadis ni. Tadi kita sebut hadis ni hadis sahih, tapi sebab bila berlaku tanakut, ada beberapa ulama yang tolak hadis ni. Tapi kita kena faham, maksud tolak bukan memalsukan hadis. Bukan dia kata hadis ni tak boleh pakai, hadis ni palsu. Tak. Maksud dia kata tolak tu, maknanya dia tak ambil hadis ni sebagai hujah. Dia letak tepi. Macam itulah. Maknanya dia tak nak pakai. Dia nak pakai je, bukan dia buang. Macam kita lah nak semayang, kita bawa dah sejadah daripada rumah, sejadah kita beli mahal kat RM85 kan. Jenis dia punya bulu dia tu tenggelam hidung-hidung kan. Makna tebalnya sonok puas hati lah. Sujud tu nak tidur tu kan. Jadi makna kata kita pun bawa sejadah daripada rumah. Sampai kat surau ni, kat masjid ni, sampai kat masjid ni tengok ada dah sejadah. Kita kata apa ni, aku ada sejadah dah. Kita pun ambil sejadah yang ada masjid ni, kita lipat letak tepi. Bukan buang, letak tepi. Kita pun bentang sejadah kita. Masuk macam itulah. Lebih kurang saya nak masukkan. Jadi dia kata ada sebahagian ulama tolak hadis ni. Maksud tolak bukan buang hadis ni, bukan kata hadis ni tak betul, palsu, tak. Tapi dia letak tepi. Dia tak nak guna hadis ni. Sebab apa? Sebab berlaku tanakut tadi, berlaku percanggahan dengan hadis-hadis yang lain. Tu maksud dia. Kita zaman kita hari ni tak berkenan sikit tolak terus. Tu sebab kita bukan ulama, kita ular dalam semak kan. Ulama tak buat begitu. Ada hadis kalau rasa dia tak orang cakap apa, tak serasi dengan hadis tu, atau dia rasa curiga dengan hadis tu, dia bukannya dia buang, dia cuma letak tepi je. Itu ulama. Sebab takut hadis tu hadis betul. Kalau tolak macam tu, kalau buang, kalau benda tu memang Nabi kata, benda tu hadis sungguh, kemudian kita buang, kita tolak, takut termasuk dalam golongan anti hadis. Lagi teruk, lagi parah. Golongan anti hadis jadi kafir. Baik. Jadi sebagian ulama menolak hadis ni, dia kata kerana bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih sahih, yang lagi banyak lagi yang sahih, yang menyatakan bahawa kulit Nabi berwarna putih bercahaya. Bahasa Arab, lafaz Arabnya azhar laun. Dalam setengah riwayat hadis yang lain sebut kulit Nabi azhar laun, bukan asmar laun. Azhar laun ni maksudnya putih bercahaya. Dalam putih cahaya pula. Memang cahaya. Ini disebut sebagai mukjizat baginda Nabi SAW. Diriwayatkan dalam setengah kitab menceritakan bahawa satu hari Sayyidatina Aisyah dia menjahit akan jubah Nabi. Jubah Nabi tak banyak, ada beberapa helai sahaja. Kalau jubahnya terkoyak, ditampung semula. Kita kena sambal beli baru dah. Partner beli baru. Nabi dah tampung balik. Koyak tu tampung. Tampung balik. Jadi yang jahit isteri Nabi lah, yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika tengah-tengah jahit tu, tak ada Allah nak buat, pelitanya terpadam.
lampu rumah. Zaman tu kan pakai lampu macam rumah kita gini. Pakai elektrik ini terang ah. Tak ni pakai pelita gitu je. Api pelita tu terpadam. Bila terpadam gelap ah. Kebetulan pula jarum tu jatuh. Jarum jahit tu jatuh ke lantai. Dah nak cari macam mana gelap. Kan? Datangnya baginda Nabi SAW, Nabi suakan mukanya ke lantai tu. Nabi sua muka, tunjuk muka. Nah, putih bercahaya wajah Nabi sehingga Sayyidatina Aisyah boleh nampak mana jarum tu. Allahu Akbar, hebat. Kita cuba blackout. Pergi sua muka. Dak blackout tak nampak dah. Tu nak kata beza sangatlah kita dengan baginda Nabi SAW. Tu. Nak tujuan ceritanya supaya kita nampak hebatnya Nabi kita. Supaya rasa takjub, rasa kagum, rasa hormat, rasa sayang, rasa kasih, kan? Rasa akan kehebatan baginda Nabi SAW. Barulah Nabi tu luas di hati kita. Barulah melekat elok duduk di hati. Tapi dipandang Nabi macam biasa je. Tu yang jadi tak lekat di hati. Baik, jadi Nabi kulitnya putih bercahaya. Nah, yang mengatakan, kata ulama, yang mengatakan dengan menggunakan lafaz asmara laun, yakni asmara laun tu maknanya kulitnya merah ataupun coklat tadi, hanya seorang perawi saja. Hanya seorang perawi saja yang kata dengan lafaz tersebut. Iaitulah perawi yang bernama tadi yang kita sebut nama dia tadi, yakni Humaid bin Mas'adah Al-Basri. Yaknilah hadis ni lah yang dia riwayat ni, hadis ni. Humaid ni. Jadi sebab tu ada sebahagian ulama yang tolak. Sebab apa? Sebab hadis ni satu je yang kata kulit Nabi warna merah. Hadis-hadis yang lain kata kulit Nabi warna putih. Macam tu. Adapun perawi-perawi lain dia kata mereka meriwayatkan daripada Anas dengan lafaz azharul laun, iaitu maknanya putih bercahaya. Hadis-hadis daripada sahabat selain daripada Anas radhiyallahu anhu dan hadis-hadis yang lain selain daripada sahabat Nabi yang nama Anas, semuanya menyifatkan kulit Nabi sebagai putih. Bila ulama buat kajian, jumpa habis hadis-hadis yang riwayatnya daripada orang lain, daripada sahabat yang lain, semua kata putih. Tanpa menyebutkan merah. Tak ada seorang pun yang kata merah. Jadi kira-kira ulama buat kajian, jumpa 15 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan bahawa kulit Nabi warnanya putih. Sebagaimana yang dikaji atau disebut oleh Al-Hafiz Al-Iraqi, seorang ulama lah. Jadi natijahnya ataupun makna kata walhasilnya, kesimpulannya, ditarjihkan. Tarjih ni maknanya diperkuatkan riwayat yang menegaskan kulit Nabi SAW berwarna putih. Jadi bila hampir majoriti hadis semua kata putih, satu hadis je kata merah, maka kuatlah yang banyak, majoriti lah menang. Jadi bila majoriti yang menang, maka ulama memutuskan bahawa kulit Nabi berwarna putih, bukanlah merah. Kerana pandangan itu lebih banyak dan lebih kuat. Malah ada satu orang ulama namanya Imam Ibnu Jauzi berterus terang menyatakan hadis di atas tak sahih. Tapi ada satu orang ulama yang beranilah, dia mengatakan hadis ni tak sahih, dia kata. Kerana bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Ini satu pandangan lah, satu pandangan. Pandangan yang kedua pula. Pandangan yang kedua, dia kata sebahagian ulama lagi cuba menyelaraskan antara hadis yang kita baca ni dengan hadis-hadis yang lain. Dia ambil semua hadis ni, termasuk hadis yang kata kulit Nabi warna merah, satu lagi yang hadis-hadis yang lain kata kulit Nabi warna putih. Dia cuba selaraskan makna tu. Ni pandangan yang kedua. Ni lebih berhati-hati sebab dia takut nak tolak hadis, walaupun mungkin hadis ni satu riwayat je yang kata merah, yang lain semua kata putih, tapi nak tolak tak berani juga, maka dia selaraskan. Macam mana dia selaraskan? Maka keluarlah satu keputusan mengatakan bahawa kulit Nabi bukanlah maksud merah tu merah betul, kan? Macam warna traffic light tu, bukan begitu. Tapi maksudnya nak kemerahan, putih yang kemerahan. Jadi ini ulama yang berhati-hati sedikit, dia ambil jalan tengah. Dia ambil semua hadis tu betul, kemudian dia gabungkan. Jadi ada hadis yang kata putih, ada hadis kata merah, dia gabung dua-dua, maknanya kulit Nabi putih kemerahan.
Nak lebih selamat, tak tolak mana-mana. Tu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga menurut Imam Ibnu Athir pula. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Athir. Dia punya pandangan pula, dia kata yang dimaksudkan kulit Nabi yang berwarna merah ni ialah kulit Nabi yang terdedah kepada cahaya matahari. Dia kadang-kadang kan orang yang kulit putih, bila terdedah dengan matahari sangat, dia jadi macam merah sikit kulit dia. Jadi dia kata Imam Ibnu Athir, nak kulit Nabi yang terdedah dengan matahari ni, itulah kulit yang berwarna merah, seperti muka, tengkuk dan tangan. Yang ni sebab anggota ni yang banyak terdedah kena cahaya matahari. Adapun yang ditutup atau dilindungi dengan pakaian, warnanya putih sungguh. Macam kita gak, kalau jenis orang kulit putih, yang mana terdedah ni warna dia macam merah sikit. Tapi bila dia buka baju dia belah dalam, tengok putih sungguh. Jadi itu. Jadi begitulah pandangan menurut Imam Ibnu Athir. Apa-apa pun sebenar-benar kulit Nabi, wallahu a'lam. Allah lah lebih tahu, dan orang yang bersama dengan Nabi, pernah melihat Nabi, lebih tahu. Kita boleh bicara hadis yang ditinggalkan pada kita je lah. Ulama' pun buat kajian gitu dah, daripada lafaz-lafaz perkataan yang ditinggalkan oleh sahabat. Sebab tu hadis ni bukanlah perkataan Nabi. Ini bukan Nabi cakap ni, ini sahabat yang cakap. Ada dalam, kalau kita mengaji ilmu mustalah hadis, hadis ni juga boleh termasuk di dalam dia panggil hadis mauquf. Hadis mauquf ni maknanya bukan Nabi yang kata, tapi sahabat yang kata. Sahabat kata ke siapa? Sahabat kata tentang Nabi. Jadi hadis ni bukan Nabi cakap, sahabat yang cakap apa? Cakap tentang Nabi. Jadi ini. Jadi ada banyak pandangan. Jadi kita ikut mana satu pandangan tak ada masalah, selagi mana kita ikut pandangan ulama. Dan Nabi pun pernah bersabda. Nabi kata ulama ni ulama yang bertaraf mujtahid. Mujtahid ni maknanya ilmunya yang tinggi, bukan biasa-biasa, bukan ngaji kuliah bulanan je ni kan. Yang jenis ngaji menadah kitab betul dengan tok guru dia bertahun-tahun, dan dia dah diuji dah, ilmunya memang hebat, alim sungguh. Macam ni baru dipanggil ulama mujtahid. Yang imam-imam hebat-hebat ni, bukan imam masjid, imam ilmu kan. Jadi ulama jenis macam ni ulama mujtahid ni, kata Nabi, kalau ada di antara mereka yang tersilap mengeluarkan fatwa, dapat satu pahala. Kalau dia tersilap, dia tersalah keluarkan satu pandangan, dia tersilap tu, dapat satu pahala. Tapi kalau betul dia punya pandangan, dua pahala. Tak ada dapat dosa. Apa tak dapat dosa? Sebab dia dah bersusah payah. Bukan senang-senang. Macam kita lah semayang jarak-jarak ni kan. Siapa punya keputusan ni? Ketua kampung punya keputusan? Tak, mufti. Ulama besar dah. Jadi kalau andai katalah tersilap fatwa dia dapat pahala. Satu pahala. Tapi kalau betul pandangan dia, dua pahala. Sebab apa? Sebab dia buat keputusan ni bukan sonok-sonok. Muzakarah mufti ni bukan duduk minum kopi apa semua. Macam mana? Panjang jarak dah. Okey, putus, selesai. Dah ada macam tu. Bukan habis kitab-kitab ni. Seorang-seorang bawa kitab, jilid-jilid kitab. Apa pandangan kalau berlaku macam ni macam mana? Kaedah usul fiqh ni macam mana? Saiduz Zara'i macam mana, apa semua, kalau datang bahaya macam mana nak buat. Buka habis kitab. Kemudian yang ni bagi pandangan, ni bagi pandangan, ni bagi pandangan. Lepas tu simpulkan dalam banyak-banyak pandangan, mana yang lebih syumul, mana yang lebih lengkap, mana yang lebih sempurna untuk dipakai pada peringkat keseluruhan orang awam. Barulah diputuskan satu. Sebab tu ahli majlis fatwa bukan seorang dua, ramai kan. Jadi mereka bincang. Jadi kita janganlah seolah-olah orang cakap apa, saya tak setuju ni. Dia kata saya tak setuju semayang jarak ni kan. Habis tu lepas tu saya tak datang masjid, dia kata. Sepadahal sebelum PKP pun dia tak datang dah. Tapi dia nak buat cakap, nak nampak hebat. Tu kadang-kadang manusia salah agak kan. Lebih baik afdal walaupun jarak, tapi semayang di masjid daripada semayang di rumah. Apalah. Dah yang ni dah kita ikutlah, taklid lah.
pandangan ulama. Jadi kalau ulama tersilap, kita ikut je, kita bukan ulama, kita ikut je. Nah, apa dia, bahagian dia lah. Allah akan tanya dia lah. Kan? Jadi kalau dia buat keputusan tu betul-betul dah berijtihad, kita serah pada dia. Allah akan tanya dia lah. Tapi kalau dia buat keputusan ni main-main, itu pun tanggungjawab dia juga. jadi besar. Sebab tu bukan senang-senang nak pimpinan-pimpinan atas. Nak jadi mufti dan sebagainya. Cumanya ada di antara asatizah kita yang menyatakan bukan ketidakpuhatian, tapi makna kata minta cuba dikaji semula. Bukan maksud petikai, kaji semula relevannya. Macam mana kaedahnya, makna kata lama mana nak jadi macam ni, sampai bila, takut-takut kelazatan rapat saf tu hilang. Sebab terlampau lama, takut jadi macam tu. Itu saja, bukan pertikaian. Tapi maknanya minta untuk dirujuk semula, dikaji balik ke dan sebagainya. Itu saja. Tu tak ada masalah tu, kan? Aduh. Baik. Kemudian selesai bahagian warna kulit Nabi SAW. Jadi begitulah, ada beberapa pandangan. Kemudian pula dalam hadis ni ada cerita juga di bahagian hujung. Dia kata, kita baca sekali lagi lah hadis ni. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rab'atan, adalah maksud rab'ah tu maknanya seorang yang tubuhnya sedang, sederhana. Mewakili pada hadis yang pertama dulu, laisa bitawilil bain, maknanya tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Gitulah maksud rab'ah, maknanya sedang, pertengahan. Laisa bitawili wala bil qasiri, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Hasanal jismi, hasan maknanya baik, al jismi jisim, badan, tubuh. Jadi hasanal jismi, tubuh badannya tu tubuh badan yang terbaik. Bukan baik-baik biasa je, terbaik, paling lawa. Struktur tubuhnya, postur tubuhnya paling cantik, paling lawa, paling elok. Nak kata macam orang main gym ketul-ketul, sebenarnya tak lawa juga. Dan macam robot kita tengok, kalau badan besar sangat, dia nak garu belakang pun tak lepas. Sebab masa besar sangat, sampai sini je boleh. Nampak? Nak mandi susah tau. Nak gosok sabun belakang kita boleh lipat sampai sini. Dia dah muscle besar sangat, gini je. Kalau lagi besar, sini je. Nampak tak? Jadi payah juga, walaupun tengok gaya angkat sana, angkat sini, tapi sebenarnya tak perfect badan macam tu. Itu tak orang cakap tak istimewa. Saya pernah buat kajian dah. Saya tanya orang perempuan, suka ke kalau lelaki badan ketul-ketul macam tu? Kata, tak geli Ustaz, geli kata. Nampak? Jadi maknanya bukan ideal juga badan macam tu. Jadi badan yang paling cantik macam mana? Badan Nabi SAW. Yang tak terlampau besar dan tak terlampau kecil. Kuru keding nampak gitar pula tak jadi tak? Nampak tulang ni boleh main gitar, gereng. Yang tu pun tak lawa juga, kurus sangat. Nampak? Tak boleh juga. Jadi ini sedang. Macam mana? Wallahu alam lah. Badan Nabi lah paling baik, paling cantik. Kita kena pegang itu. Walaupun kita tak pernah melihat badan Nabi, tapi kita kena pegang badan paling lawa dalam dunia ni seumur hidup, sepanjang zaman, tak kira bila-bila pun, badan Nabi SAW. Dia kena pegang begitu. Kemudian rambutnya Nabi tidak kerinting dan tidak lurus. Wa kana sya'ruhu laisa bijadin wala sabtin. Rambutnya tak kerinting, tak lurus. Kerinting berpusing-pusing pun tidak, lurus straight macam teknik rebonding tu pun tidak. Habis macam mana kata ulama? Pertengahan, maknanya ikal. Maknanya taklah belok sangat dan tak lurus sangat. Jadi dia berayun sedikit. Maknanya lawa lah. Macam mana wallahu alam, tapi lawa lah, cantik. Dan lagi tapi ada satu lagi pendapat kata, wallahu alam lah, ini orang sampai menyampai ke telinga saya. Betul tak betul wallahu alam, tapi benda tak pelik pun kalau benda ni betul. Dia kata rambut Nabi yang masih ada orang simpan sekarang, rambut Nabi tak hancur. Rambut kita kalau mati lepas berapa tahun hancur dah kan. Tapi rambut Nabi, apa saja yang berkait dengan Nabi, dia tak dimamah usia, tak orang cakap apa, tak dimamah zaman. Biar beratus ribu tahun dah pun meninggalkan kita, keadaannya tu masih lagi macam mula-mula masa Nabi hidup dulu. Jadi rambut Nabi ada masih lagi orang simpan sampailah sekarang.
Nah, jadi ada riwayat kata rambut Nabi ni kalau dipotong, contoh dipanjang ni, kita pun potong tengah. Rambut tu akan tumbuh balik ikut panjang yang macam mana asal. Orang sampai ke saya lah, wallahu alam. Tapi macam yang saya cakap lah, kalau nak kata tak logik, memang pasal logik memang kita tak mampu nak fikir. Tapi kalau dengan kuasa Allah, tak ada yang mustahil. Sebab rambut ni rambut kekasih dia, bukan rambut kita. Rambut kita memang tak jadi gitu, kan? Tu rambut Nabi ni, kan? Jadi tak pelik lah kalau betul cerita tu betul. Tapi apa-apa pun wallahu alam. Nak ceritanya tak adalah pelik. Baik. Jadi itu tentang rambut. Kemudian barulah disebut dalam hadis ni cerita warna yang kita bicarakan tadi. Asmara laun, warna kulit baginda warnanya merah. Jadi dah dibicarakan tadi tentang beberapa pandangan. Iza masya yatakaffa. Iza tu maksudnya jika, masya artinya berjalan, yatakaffa maknanya condong ke hadapan. Iza masya yatakaffa. Bila Nabi berjalan, kepalanya lebih dahulu di hadapan, badannya lebih dahulu di hadapan berbanding kaki. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi berjalan laju, bukan gopoh. Jangan salah faham. Tergesa-gesa itu bukan, tu kelang kabut namanya. Kalau laju lagi kelam kelibut. Itu kita. Asal pergi semayang lambat, kelang kabut. Sampai tak ingat apa, masuk Allahu Akbar, setan kacau. Setan tanya kunci motor letak mana? Tak kacau dalam semayang, dah ingat Allah ke ingat kunci motor? Ingat kunci motor lah. Jadi sebab tu Nabi pesan, kalau pergi semayang jangan tergopoh-gapah, steady je. Walaupun kita mungkin dah terlambat rakaat, tapi berjalan dengan tenang. Tapi jangan buat relax, jangan tergeh-geh pula, relax. Maksudnya tenang ajalah, jangan laju-laju. Sebab apa? Bila laju-laju, kita badan laju, otak pun jadi laju. Jadi dia jadi macam serabut. Bila serabut, angkat takbir, Allah angkat takbir pun mengah dah. Allah. Dan tadi berlari-lari, dia mengah-mengah. Jadi lafaz tu takut, lafaz tu tak sahih, lafaz tu tak kemas. Jadi sedangkan kita nak takbir ni biar betul-betul Allahu Akbar, kan? Jadi biar betul-betul tenang. Dia kalau kelang kabut, kan? Jadi macam-macam benda tak ingat. Dah rukuk, setan kata baca dak tadi Fatihah. Alamak, gitu. Lah kali baca Fatihah dalam rukuk. Tak jadi apa nama ni, kecelaruan. Jadi tenang aja. Adapun yang disebut dalam hadis ni idza masya yatakaffa, maknanya bukanlah tergopoh-gapah, tapi Nabi berjalan tu cepat. Nak maksudkan apa? Maknanya Nabi tak suka terhegeh-hegeh. Maknanya tak suka jenis bela-bela, jenis lembak-lembak tu. Jadi Nabi ni buat kerja ni segera, cepat. Bertindaknya tu segera. Orang yang kerjanya cepat, bertindaknya segera, itu menunjukkan orang tu otaknya laju. Sebab apa ni? Macam kita baca Quran, nak baca Quran, otak kena pick up. Sebab bila kita sebut perkataan tu, mata kita dah kena pandang depan, supaya kita dah standby nak sebut macam mana lepas tu, panjang ke pendek ke. Tapi kalau kita jenis slow, tu yang kadang-kadang minta maaf cakap merangkak bacanya. Innallazi, panjang. Nampak ayah lambat gitu. Jadi kena cepat. Innallazi, dia dah tengok dah depan tu apa nak bunyi. Gitulah. Sebab itulah Nabi ni disebut akhlak Nabi, akhlak Quran. Sifat Nabi, sifat Quran. Macam mana Quran tu macam tu, macam itulah Nabi. Nabi berjalan pun maknanya segera, cepat. Dah fikir dah lepas ni nak buat apa. Dan ada dalam kitab yang lain sebut berkenaan dengan hadis ni juga. Bila Nabi dan para sahabat berjalan dekat padang pasir nak pergi satu tempat ke, jalan-jalan, kan? Dia macam kita jugalah, sambil-sambil jalan kadang-kadang sembang-sembang. Sembang punya sembang. Macam kita jalan-jalan sambil sembang-sembang dengan kawan, tanya Roblox kat mana. Sembang tak perasan. Sahabat-sahabat ni dia sembang-sembang tak perasan, rupanya Nabi dah kat depan. Jadi mereka pun berlari-lari anak lah, kejar balik Nabi. Kemudian sambung balik sembang-sembang, tengok Nabi dah ke depan lagi. Maknanya laju. Nabi jalan cepat.
Tu maksud idza masya yatakaffa. Nabi berjalan condong ke hadapan. Nak kepalanya ke depan dulu, badannya ke depan dulu, kakinya ke belakang. Berbeza dengan kita. Kita apa ke depan dulu? Perut. Anak baru nak sebut dulu dah. Maknanya betul lah tu. Perut ke depan dulu. Nah, kalau main lumba lari kan, tali tu dia akan ukur kat perut. Dia tak ukur bahagian kepala, bahagian perut. Siapa perut dulu masuk, dia lah pemenang nombor 1. Kita bahagian gitulah kita. Lepas tu kalau tak perut pun kaki ke depan dulu jalan, ngengkang ke depan. Sebab tu kalau kita tengok slipper kita kan, haus dia bahagian depan ke bahagian belakang? Selalunya bahagian belakang. Sebab apa? Sebab kita jalan meleret-leret guna kaki belakang. Kalau Nabi depan, memakai jari depannya, kaki depan tu. Kalau orang jalan pakai yang depan ni, dia akan jadi cepat laju. Sebab tu kalau tanya geng olahraga, orang yang training lari ni, dia nak berlari, nak bagi laju, jangan pijak bahagian belakang, mesti depan saja. Sebab kalau belakang ni dia jadi slow. Ni memang macam tu. Jadi kita pun cubalah try. Tapi jangan jengkek pula balik Ni jengkik ikut kaki depan saja. Tak pakailah pijak macam biasa. Cuba try buat condong ke hadapan sedikit. Tapi jangan condong sangat. Gini. Nak sikit aja. Nak mencontohi Nabi. Nak ikut Nabi. Siapa nak ikut Nabi? Uswatun hasanah. Contoh ikutan terbaik. Macam mana kita nak tahu Allah ni dia suka orang macam mana? Macam Nabi Jadi kalau kita nak dikasihi Allah, ikut cara Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah dalam Quran. Wahai Muhammad, kata pada mereka semua, yakni kita semualah. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu kasih pada Allah, maksud jika kamu kasih pada Allah, makna kamu nak Allah kasih kamu. Kalau Allah nak kamu nak Allah kasih kamu, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutlah Nabi. Ikut Nabi bukan dari sudut semayang saja, serba-serbi. Termasuk soal-soal kehidupannya, makan minumnya, cara berjalannya, cara berpakaiannya, rambutnya, tak kira lah apa pun, kita cuba ikut Nabi setakat mana yang kita mampu ikut. Moga-moga nak menjawab pada ayat tadi, yuhibbukumullah, nescaya Allah kasih kepada kamu, wallahu ghafurur rahim. Dan bila Allah kasih pada kamu, Allah akan ampunkan kamu. Dan ingatlah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi itu dia hadis kita tentang bicara hadis yang kedua. Perihalnya yang kita bahaskan ialah tentang warna kulit Nabi. Tentang cara berjalan ni akan dihuraikan lebih lanjut lagi nanti dalam bab khas dia, bab Nabi berjalan. Dia ada bab dia juga. Yang tu dia akan cerita detail. Yang ni dia cerita sikit je. Sedikit gambaran untuk kita dapat sekurang-kurang nampak sikit gambaran dia tu. Sebab nak tunggu sampai bab tu tak tahulah. Tak tahu kita mampu lagi berjalan ke sini ke tidak pun tak tahulah kan. Sebab tebal lagi kitab ni kan. Kena pula ada PKP ke apa ke, tak tahu pula, tangguh pula dan sebagainya, ustaz salin lagi ke kan. Jadi cukup pada malam ni yang dapat kita kongsikan untuk setakat ni dulu pengajian kita berkenaan dengan hadis Nabi tentang perihal Nabi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi kesimpulan kita pada malam ni membicarakan yang kita bicarakan lebih detail, bicara tentang warna kulit Nabi. Sekali lagi kita peringatkan balik, ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan bahawa nak kulit Nabi tidak merah, nak kulit Nabi memang putih. Hadis ni yang ada orang cakap apa mungkin tersilap dan sebagainya. Jadi ada sebagian ulama yang menolak hadis ni. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua menyelaraskan hadis ini dengan hadis-hadis yang lain, maka dikatakan warna kulit Nabi putih kemerah-merahan. Dan pandangan yang ketiga Imam Ibnu Athir mengatakan bahawa kulit Nabi itu yang merahnya terdedah dengan cahaya matahari, yang putih itu yang tertutup dengan kain. Jadi tak ada masalah, kita pegang tiga-tiga terus pun tak ada masalah. Yang pentingnya moga-moga kita jaga mata kita daripada melihat maksiat, daripada tengok dosa, supaya mata ni layak untuk melihat wajah Nabi nanti. Kalau tak dapat melihat wajah Nabi di dunia pun, kita harap sangat-sangat dapat melihat wajah Nabi di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Dan macam biasalah ada produk perniagaan di luar sana tu.
Nak? Untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Kalau mengaji ni tak berapa nak faham, cuba beli produk tu. Mana tahu lepas tu faham. Dia buat berkat kan, mana tahu. Jadi tu pakat-pakat lah kita bantu, bantu jihad ekonomi Islam. Sebenarnya soal boikot tak boikot ni bukan bicara boikot tak boikot Perancis semua, memang kita sokong boikot Perancis apa semua ni. Tapi kita tu bukan nak tunggu orang hina Islam lah barulah tak payah beli dah produk Perancis. Bukan macam tu. Dari awal lagi kita tanam dah pada diri kita semua, satu keluarga, anak bini apa semua, beli produk Muslim. Nak beli produk Muslim. Kerana apa? Produk Muslim ni dah ada macam-macam. Semua ada. Ubat gigi kan, beruh gigi, semua ada. Tarik gigi pun ada. Nampak? Mana kata lengkap daripada A sampai Z, semua ada. Cuma kadang-kadang kita sedar atau tak sedar, kita tahu atau tak tahu. Sebab ada juga tangan-tangan dalam yang cuba orang cakap apa, membelakangkan nama produk kita. Sebab tu kadang-kadang kita tak kenal, kita tak tahu. Sebagai contoh, saya bagi contoh air gau. Ada orang kita masih lagi tak tahu air gau ni. Saya pernah tanya, dia nak berubat, nak ruqyah. Jadi dia kata, "Ustaz, macam mana Ustaz?" Saya kata, "Pergi beli air gau." Kata, "Air gau? Air apa gau ni?" Dia tak tahu. Tenggelam. Padahal air gau ni lama dah sebenarnya, bertahun-tahun dah. Dia air gau ni di Pondok Pahang. Ada satu pondok, tok guru tu dia masuk hutan. Dia apa nama, berjalan-jalan macam mana tah, dia terketuk dengan tongkat, dia terkeluar air situ. Di bukit tu nama Bukit Gau, Sungai Gau. Dari situlah air tu yang dinamakan air tu air gau. Dan air ni memang sedap, elok. Itu air mineral produk Muslim kita. Jadi tak payah dah bahagian-bahagian yang lain tu. Kita ambil bahagian kita. Tapi itulah kadang-kadang payah nak cari. Bukan semua market-market besar ni ada air ni. Memang macam tu dah strategi mereka dalam perniagaan. Tapi kita lah sebagai kuasa pembeli yang lebih ramai. Orang Islam kuasa pembelinya lebih ramai. Maka kita gunakan kuasa kita untuk naikkan jihad ekonomi umat Islam. Yang untungnya kita balik. Dalam kita dapat dunianya untung, kemudian akhiratnya boleh pahala kerana membantu perjuangan-perjuangan umat-umat Islam, orang Islam kita sendiri, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau menggurih hati mana-mana pihak, apa-apa pun yang kita sampaikan ni, supaya kita mendapat kefahaman bersama dalam masalah agama kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mala salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma dafa'annal bala awal waba wa khususan al-waba virus al-corona. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada musibah dan wabak penyakit, dan khususnya wabak virus corona ya Allah. Ya Allah, wal ghala wal mihana wal fitana ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, dan hindarkanlah kami daripada kejatuhan ekonomi dan kesulitan dan ujian dari segi zahir maupun batin. An baladina hadza khassah, di negara kami ini khususnya Malaysia ya Allah. Wa an buldana ammatan ya rabbal alamin, dan negara-negara lain umumnya wahai Tuhan sekalian alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.